Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama saya Cikgu Su dalam channel Zaratul Zarul. Selamat datang ke channel Cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, berjumpa lagi kita dalam subjek RBT tingkatan 1. Ya, kita masih lagi dalam bab 1 iaitu pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Ya, hari ini kita akan masuk dua tajuk terakhir dalam bab ini. Ya. Salah satunya ialah 1.3.2 iaitu aplikasi prinsip invensi dan inovasi dalam kerjaya reka bentuk. Aplikasi. Apa tu aplikasi? Aplikasi ni kita gunakan invensi dan inovasi ni dalam kehidupan seharian kita, ya. Okey, kerjaya individu dan organisasi hanya dapat dikekalkan melalui invensi, inovasi dan reka bentuk yang berterusan. Setiap sikap cepat berpuas hati dan tidak berminat terhadap perubahan akan merugikan bidang kerjaya atau perniagaan. Jadi, siapa yang cepat puas hati, tak suka perubahan, rugilah dia dalam kerjaya atau perniagaan. Terdapat pelbagai prinsip invensi, inovasi dan reka bentuk. Antaranya ialah penjimatan tenaga, penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui dan penjimatan masa, mencari kelemahan produk yang masih boleh diperbaiki. Okey. Kesepaduan dalam mengaplikasikan prinsip, invensi, inovasi dan reka bentuk boleh membangunkan kerjaya atau perniagaan. Ya, contohnya, pengeluar telefon pintar hanya boleh mengubah warna, fungsi dan cara kendalian telefon jenama itu terus diminati di pasaran. Inilah banyak contoh sekarang telefon pintar, ya. Warna berubah, fungsi berubah. Dulu tak ada internet, sekarang ada internet. Cara guna pun berubah. Ya, dan ada pelbagai jenama lah yang bersaing di pasaran sekarang. Okey, antara aplikasi prinsip invensi, salah satunya ialah dalam bidang pertahanan. Kita boleh gunakan prinsip invensi dalam bidang pertahanan, invensi dan inovasi. Kenapa pentingnya invensi dan inovasi dalam bidang pertahanan? Okey, keselamatan negara harus dijaga agar tidak diceroboh oleh anasir luar. Negara kita ni kita kena jagalah, ya, supaya anasir-anasir yang tidak baik tidak dapat ceroboh ke negara kita. Jadi, invensi dan inovasi dan reka bentuk sangat memainkan peranan dalam bidang persenjataan. Senjata mesti ada perubahan. Mesti selalu upgrade kepada senjata yang baru. Sistem komunikasi mesti berubah. Mesti ada upgrade. Okay, sistem perekodan. Kita mau rekod data, rekod maklumat, ya. Contoh kau punya IC, kau punya nombor IC. Okey, dan pengawasan, ya. Terdapat pelbagai jenis peralatan yang telah dibangunkan untuk mencapai matlamat tersebut. Dalam sistem pertahanan mesti sentiasa berubah, mesti sentiasa lebih canggih dari negara lain. Sebab tu kalau kamu tengok, kebanyakan negara bersaing dalam persenjataan, ya. Supaya negara mereka selamat, dia rasa lebih selamat apabila senjata lebih hebat daripada negara lain. Okey, antaranya ialah robot pengesan periuk api. Ini ciptaan robot pengesan periuk api yang boleh digunakan tanpa memudaratkan manusia. Jadi tak perlu pakai orang sudah mencari, ya.
Dia pakai robot ini ni, robot pengesan periuk api. Jadi kalau robot ni yang terpijak, dia je yang meletup. Kalau orang yang mencari, orang yang akan mati. Okey, seterusnya ialah dalam bidang pendidikan. Kenapa perlu ada invensi inovasi dalam bidang pendidikan? Ya, dalam bidang pendidikan terdapat pelbagai alatan hasil daripada invensi inovasi dan reka bentuk yang dibangunkan. Antaranya ialah peralatan untuk latihan amali, alatan sukan serta alatan tayangan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran. Dulu cikgu mengajar hanya menggunakan papan hitam. Ya. Sekarang upgrade pada papan putih. Lepas tu upgrade lagi kepada pakai projektor, tayangan projektor. Itulah tu, sentiasa ada perubahan. Okey, seterusnya dalam bidang kesihatan. Sekarang COVID kan, COVID-19 kan. Jadi setiap negara berusahalah untuk mencari jalan menyelesaikan COVID-19. Jadi invensi, inovasi dan reka bentuk boleh digunakan dalam bidang kesihatan, ya. Pelbagai jenis alatan dan alatan kesihatan dan sokongan dihasilkan seperti peranti pengukuran tekanan darah mudah alih. Sekarang ada jam sudah, ya. Jam yang boleh cek nadi kamu. Ya. Ada juga jam yang boleh cek kamu punya jarak larian, semualah. Okey. Pelbagai jenis ubatan, peralatan dan pengukuran tahap kesihatan dan jam pengukur degupan jantung. Okey, itu untuk bidang kesihatan. Kita pergi kepada bidang pembuatan. Bidang pembuatan. Okey, ini apa? Ini printer, pencetak 3D. Biasa kamu tahu pencetak kertas kan? Kamu tekan dari komputer, keluar kertas. Ini bila kamu tekan dari komputer, keluar objek. Kamu design di komputer, bila kita print, dia keluar objek. Kalau mau buat patung-patung kecil, keluarlah patung-patung kecil. Okey, ini adalah pen 3D. Pen 3D, ya. Daripada pen ini, maka terhasillah objek 3 dimensi. Sama juga, dakwanya ni boleh menghasilkan objek dalam bentuk 3 dimensi. Okey, pembuatan peralatan dan bahan berubah dengan ketara untuk memenuhi citarasa pengguna. Sekarang, kebanyakan barang-barang peralatan berubah. Sebab citarasa kita sentiasa berubah mengikut peredaran masa, ya. Kini terdapat bahan baharu untuk menggantikan bahan lama yang didapati kurang cekap. Contohnya penggunaan gentian karbon. Penggunaan gantian karbon untuk menggantikan logam dalam pembuatan kereta. Dulu pakai fiberglass. Ya. Pada masa dahulu, untuk membuat sebuah model, mereka harus menghabiskan banyak masa untuk mengukur, mengerat, menggerudi, menyambung, melicin dan mewarna. Dengan teknologi pencetak 3D dan pen 3D, hal ini tidak berlaku lagi. Semua kerja dapat dilakukan dengan hanya menekan butang arahan. Tekan saja di komputer, terus jadi hasilnya. Okey. Kita pergi kepada bidang teknologi maklumat. Okey, ini zaman kamulah sekarang. Sangat berubah secara mendadak. Ya. Hampir setiap hari ada saja perisian baru. Contohlah handphone kamu. Hari ni keluar Oppo ini, besok keluar Oppo lain. Ya. Handphone ini hari ni ada ini, esok ada lagi aplikasi baru, ya. Semua ini adalah
hasil aplikasi prinsip invensi, inovasi dan reka bentuk. Jika dahulu kita menulis dengan menggunakan papan kekunci dan pen stilus, tetapi kini kita boleh menulis dengan menggunakan jari sahaja. Ini disokong oleh kewujudan teknologi ingatan penstoran dan pemprosesan yang semakin pantas, kecil dan pintar. Sebelum ini, alat kawalan jauh memerlukan peranti yang mempunyai inframerah. Kalau di rumah kamu tu ada remote kan, remote Astro. Dia tekan ada nyala butang merah tu kan, ada nyala lampu merah. Itu ialah inframerah ya. Atau kawalan frekuensi radio. Tetapi dengan menggunakan telefon pintar, pelbagai tugas dapat dilakukan secara serentak melalui rangkaian internet. Sekarang boleh pakai remote melalui handphone sudah. Tak perlu sudah pakai remote TV. Telefon pintar ini bukan sahaja boleh digunakan untuk berkomunikasi, malah boleh melakukan tugas kawalan dan pemantauan. CCTV pun kita boleh tengok di telefon. Kalau dulu CCTV mau tengok di komputer. Sekarang dari jauh di mana-mana saja kita boleh tengok CCTV di rumah kamu. Okey, habis 1.3.2. Kita masuk 1.3.3. Cikgu kasi habis terus hari ni ya. Invensi dan inovasi dalam reka bentuk terkini. Ini contohlah. Contoh yang pertama ialah telefon pintar pengesan gempa bumi. Ini contoh. Telefon pintar tu kita boleh kesan gempa bumi. Aplikasi dia, ada orang sudah cipta aplikasi secara percuma di Android yang dikenali sebagai MyShake. Ya. Apa fungsinya? Mengambil dan mentafsir aktiviti gempa bumi yang berdekatan. Jadi contoh kalau di Filipina ada gempa bumi, aplikasi ini dia boleh bagi tahu kamu ada gempa bumi di kawasan berhampiran. Ini penting juga di Sabah sebab Sabah pun selalu ada gempa bumi. Negara kita berdekatan, negeri kita berdekatan dengan negara yang ada gempa bumi. Okey, contoh yang kedua ialah pengesan ergo. Apa tu ergo? Ergo sensor. Kita sering menundukkan kepala semasa menggunakan skrin komputer ini. Ini kepala kamu. Selalu kita tunduk ya. Melalui pengesan ergo, alat ini dapat menunjukkan sama ada kedudukan badan anda lurus atau bongkok. Dijaga kamu punya badan kamu ya. Ini dapat mengelakkan punggung, pinggang dan mata menjadi letih. Kamera yang terdapat pada peranti ini dapat menganalisis kedudukan anda. Alat ini juga dapat memaparkan maklumat pada monitor untuk memberitahu anda masa yang sesuai untuk berdiri dan berehat. Nampak? Siapa yang satu hari nanti bekerja menghadap komputer lama-lama, pentinglah ni pengesan ergo supaya badan kamu sihat ya, struktur badan kamu sihat. Alat ini dapat memutuskan bekalan elektrik secara automatik apabila anda telah meninggalkan paparan skrin tersebut. Ini contohlah ya, pengesan ergo. Okey, sampai sini saja tajuk kita dalam bab 1. Akan datang kita akan mula masuk bab 2. Cikgu harap dalam bab 1 ni kamu faham ya. Projek kita akan buat nanti bila sudah bersemuka. Okey, sampai sini saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.